Sekejap saya adjust saya punya ni sekejap. Okey. Boleh. Apa? Take your time. Okey, kejap. Okey, semua dah online ke? Okey, dah ada 34 orang online. Saya harap peserta pun semua dah ready ya. Kejap ya, penceramah kita dia tengah setting dia punya tepat dan juga dia punya itulah dia punya page ya. Bentar Sabar. Ginilah ya ujian kita bila kita buat online ni. Ya. Macam-macam hari tu lain tau. Hari ni kebetulan penceramah kita ada urusan tadi urgent sikit di tempat kerja dia. So kita start lambat sikit. Saya minta maaf. Kejap lagi ya kita akan start. Saya tengah setting.
Okey tak? Saya tak dengar suara. Okey, alright. Boleh? Dengar? Okey. Okey, Okey, saya saya pass pada Haji ya. boleh. Okey, terima kasih Haji. Berdebar saya. Manalah Ah, Haji ni. Allahu akbar. Okey, peserta kita dah tunggu dah tu. Okey ya? Okey, sila Okey Haji, terima kasih. Sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama pada hari ini berkongsi sedikit ilmu. Saya minta dengar tak? Tubik ke? Keluar tak suara kat mana? Haji try Haji respon. Dengar tak suara? Okey, dengar Haji. Minta maaf. Okey, teruskan. Saya minta maaf sangat-sangat. Jap, lap peluh. Kelang kabut sikit hari ni. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada JKM Kelantan, kepada Dr. Yuni, kepada Puan Zawana, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi pada hari ini. Baik, pertama sekali saya minta ampun, minta maaf atas kelewatan saya bersama dengan tuan-tuan, tapi saya cuba sedaya upaya saya untuk bersama dengan tuan-tuan berkongsi ilmu. Saya tak kata saya bagus, saya tak kata saya ni pandai, saya tak kata saya ni terbaik yang tuan-tuan perempuan boleh contohi, tapi berdasarkan pengalaman yang saya ada. Nama saya Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali. Sekarang ni saya bertugas di penjara Kajang. So sedikit nanti saya akan berkongsi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang keadaan di mana kepentingan membina keluarga bahagia ini. Kalau kita tak bina keluarga bahagia ini, kita bimbang nanti kita akan terjerumus ataupun akan jatuh ke dalam pintu penjara lah, tersungkur di pintu penjara. Baik, tajuk yang diberi amanah kepada saya pada hari ini adalah berkaitan dengan membina keluarga bahagia. Ada 3 perkara yang kita kena highlightkan dekat situlah. Yang pertama sekali membina, yang keduanya keluarga, yang ketiganya bahagia, kan? So membina keluarga bahagia. Saya yakin dan percaya kalau ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan Google, ada kemahiran, ada data internet. So Google saja bagaimana nak menjadi seorang ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang cemerlang, bagaimana nak merealisasikan sebuah keluarga yang bahagia, semuanya ada. Semuanya ada dalam Google tu. Cuma tinggal lagi kadang-kadang ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tak dapat nak berkongsi. Kadang-kadang ada beberapa faktor yang kita tidak dapat mengikutinya atas beberapa sebab lah. Baik, membina sebuah keluarga bahagia ni dia tidak datang secara tiba-tiba. So dia tak datang secara tiba-tiba. Dia adalah proses. Bila sebut pasal membina, dia adalah proses. Kita tak boleh kata lahir-lahir je okey, clear tak? Ini di antara cabaran dan dugaan kita bila buat live ni lah, ataupun kita buat pengajian jarak jauh. Okey, clear. Ada lagi? Suara dengar tak? Okey, alright. So saya sambung balik dari segi membina. Dia ada 3 perkara yang kita nak kena lihat kat situ. Ada 3 perkara. 1 membina, 1 keluarga, 1 bahagia. 3 perkara ni perlu dilihatlah. So bila nak sebut pasal membina keluarga bahagia, so dia adalah satu proses. Dia tidak datang dengan tiba-tiba.
Dia tidak datang dengan hanya berdoa, dia perlu berusaha. So banyak perkara yang kita perlu lihatlah. Yang penting end up-nya nanti ataupun penghujungnya nanti kita nak bahagia tu. Tapi bahagia kita dengan bahagia orang lain tak sama. So kita kena faham kat situ. Kita tak boleh duplicate ataupun kita tak boleh copy paste. Kita tengok orang lain bahagia, kita nampak orang tu macam bahagia dan kita ingat kita nak duduk ataupun kita nak tiru macam mana yang dia tiru. Itu adalah satu perkara yang pada saya kesilapan kita lah. Kesilapan kita dalam menguruskan ataupun memahami apa erti kebahagiaan itu. Okey, memahami apa erti kebahagiaan. Jadi setiap membina ni dia ada proses. Bila ada proses dia bermula. Okey. Kalau kita nak betul-betul nak faham tentang apa itu membina ni, dia datang daripada seorang lah. Dia datang daripada seorang. Sebab tu kalau boleh saya kongsikan, saya cuba ambil menampakkan dia graf sikit. Menampakkan dia graf. Okey, sekejap saya bagi grafik sikit supaya tuan-tuan at least ada something yang tuan-tuan boleh nampak. Okey. Sekejap. Okey, kalau ni okey nampak kalau dari segi grafik ni, kalau biasanya kita gunakan keadaan ni atau grafik ni biasanya kita gunakan semasa kita buat team building. So nak bina sebuah keluarga ni pun dia seolah-olah macam team lah. Macam kita nak bina team. Macam kita nak buat satu pasukan. Setiap orang dalam pasukan tu memainkan peranan masing-masing. Tapi kita kena faham, kita kena tahu bahawa sebelum dia jadi sebelum dia jadi team, dia datang daripada I. Dia datang daripada I. I ni siapa? Saya. So I, us, we, team. Ini elemen yang sangat penting dalam keluarga ataupun dalam pembentukan sebuah keluarga. Okey? I. Sebab tu kena tahu apa-apa hal sebuah keluarga dibentuk melalui saya dulu. Kita dulu. Saya lah, saya. Maksudnya saya. Saya sebelum kita bina sebuah keluarga, saya kena jadi orang yang memahami. Saya bila membina sebuah keluarga, saya kena jadi orang yang minat untuk mempelajari. So saya. Sebab kebanyakannya isu berkaitan dengan keluarga ni, orang banyak melihat saya tak bahagia sebab orang lain. Saya tak bahagia sebab suami saya. Saya tak bahagia sebab anak saya. Saya tak bahagia sebab isteri saya. Sebenarnya sebelum pembinaan sebuah keluarga bahagia, dia datang daripada diri kita. Tidak ada cara, tidak ada kaedah, melainkan kita menguruskan diri kita dulu. Menguruskan diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham setiap saya ni datang daripada latar belakang yang berbeza. Sebab itu bila kita nak berumah tangga, kita nak berkahwin, kita kena faham personality diri kita dan juga orang lain. Sebab orang dengan kita tak sama. Kita dan orang lain ni tak sama. Ada benda yang kita suka, orang lain tak suka. Ada benda yang kita tak suka, orang lain suka. Jadi itulah. Sebab bila membina sebuah keluarga bahagia ni, dia datang daripada saya. Sebab tu dulu kalau kita ni jenis orang yang suka membuang masa ataupun mengisi masa lapang kita bersama dengan kawan-kawan. So bila kita sudah berumah tangga, kita kena ubah personality diri kita tu. Kita kena ubah cara hidup kita untuk sesuaikan kehidupan kita dalam keluarga. So kita tak boleh mengatakan bahawa hidup aku dengan cara aku, bila aku dah berumah tangga pun aku mesti nak hidup cara yang dulu. Tak boleh. Sebab ada perkara yang kita perlu lihat dan kita perlu faham. Okey. So dalam I ni, dalam konteks I ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam sebuah keluarga, dalam sebuah team. I ni sangat besar, sangat impak dia sangat besar dalam kekeluargaan. Jadi untuk menguruskan perkara tersebut, I ni mesti bersiap sedialah. I mesti bertanggungjawab, saya mesti bertanggungjawab, saya mesti menguruskan diri saya mesti pandai menguruskan emosi saya mesti pandai meletakkan diri saya. Sebab dalam
sebuah pasukan, kita tak boleh mengharapkan orang lain saja faham kita. Kita pun kena faham orang lain. Dan kita juga tak boleh mengharapkan apa yang kita nak mesti kita dapat. Dan orang lain pun tak boleh mengharapkan apa yang dia nak mesti dia dapat. So membina sebuah keluarga ni proses dia bermula dengan saya. Dengan saya. So saya kena mulakan memahami keadaan dia. Sebab ada orang kuat merajuk, contoh dia. Ini dari segi personality diri. Ada orang kuat merajuk. Dan kita dapat pasangan yang mungkin tak pandai memujuk. Dan dapat pasangan yang merajuk ni adalah benda yang remeh-temeh lah. Benda yang tak payah fikir lah. Buat apa nak fikir pasal remeh-temeh ni kan. So kita akan ada masalah lah dekat situ. Tapi bila kita faham orang di bahagian sana, orang di bahagian sini tu ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi mudahlah pada kita. So sebab tu marilah kita sama-sama dalam membina sebuah keluarga bahagia ni, kita mulakan dengan diri kita dulu. Dengan saya. Bila saya nak keluarga bahagia, bila saya nak bina keluarga bahagia, saya kena jadi apa? Mungkin saya perlu sabar, saya perlu tenang, saya perlu kuat, saya perlu mendapatkan ilmu pengetahuan, saya perlu dapatkan pandangan, so mulakan dengan diri saya dulu. Memanglah kita tak nafikan bila kita dah mulakan akan ada kekangan daripada yang lain, itu perkara yang kedua. Tapi perkara yang pertama adalah mulakan dengan saya dulu. So bila kita dah berumah tangga, dia akan pergi kepada stage yang kedua, iaitu us. Iaitu us. Us kan? US, us. Dalam bahasa Inggerisnya us lah. Dalam bahasa Melayunya kita. Maksudnya aku dan kau, kau dan aku. Maksudnya bila sudah membina sebuah Okey, kita dah masuk elemen yang seterusnya, iaitu aku dan kau. So aku kena faham kau, kau kena faham aku. So banyak faktor lah. Bila kali pertama tuan-tuan, jangan comparekan waktu tuan-tuan sudah berumah tangga dengan waktu tuan-tuan bercinta. Ramai orang dia stuck, dia tersangkut dekat situ. Dia kata dulu masa bercinta elok je. Itulah masalah kita, adalah masa bercinta semuanya kita nak, semuanya kita dapat. Tapi bila sudah berumah tangga, kita kena faham ada elemen-elemen lain. Kadang-kadang ada orang makin lama dia makin matang. Ada juga sesetengah orang bila dapat tanggungjawab, dia tak selesa dengan tanggungjawab. So dia ada masalah dekat situ. So kita kena faham. So stage yang kedua adalah us. Us ni kau dan aku. Kau dan aku. Aku faham kau, kau faham aku. Aku okey, kau okey. Dia tak nak aku tak okey, kau okey, ataupun kau tak okey, aku okey. Dan aku, yang paling bahaya sekali, aku tak okey, kau pun tak okey. Dia nak, kalau boleh kita nak cari satu titik persamaan, iaitu aku okey, kau pun okey. So baru kita boleh bina. Baru kita boleh bina. So bila kita faham keadaan tu, suami faham tanggungjawab dan peranan suami, isteri faham tanggungjawab dan peranan isteri. Jadi mudah untuk menguruskan perkara-perkara tertentu. Dan saya nak bagi beberapa tips tuan dalam berhubung aku dan kau. Sebab sebelum isu seterusnya ni, dia isu adalah berkaitan dengan aku dan kau, suami dan isteri. Baik, pertama sekali, suami dan isteri ni adalah satu bentuk perhubungan. Satu bentuk perhubungan. So bila perhubungan ni, kita tak boleh mencari perbezaan. Daripada awal kita berumah tangga sampailah sekarang, kalau kita cari perbezaan, kita akan jumpa perbezaan. Kalau kita cari kesusahan, kita akan jumpa kesusahan. Kalau kita cari perkara yang tidak baik, kita akan jumpa perkara yang tidak baik. Sebab itu saya nak nasihatkan kepada ibu bapa, tuan-tuan, suami isteri, bila bersentuh pasal perhubungan, perhubungan ni bukan sahaja berkaitan dengan suami isteri, sama juga dengan perhubungan antara majikan dan juga anak buah, ataupun bos dengan anak buah. Perhubungan di antara jiran dengan jiran, perhubungan di antara anak dengan ayah, perhubungan di antara ayah dengan anak. So itu semua perhubungan. So satu perkara yang paling penting bila sebut pasal perhubungan, jangan cari perbezaan. Please, saya merayu kepada tuan-tuan, dalam proses kita nak membina keluarga bahagia ni, tolong cari persamaan. Tolong cari, yang pertama sekali apa tadi saya kata? Cari persamaan.
Sebab dengan persamaan inilah, cari persamaan. Dengan persamaan inilah kita akan bantu untuk bina keluarga yang bahagia. So cari persamaan. Dengan persamaan ni sebenarnya perkara yang paling penting untuk membina sebuah keluarga bahagia. Kalau kita bawa konteks persamaan, kita bawa konteks membina sebuah rumah. So sebelum terdirinya sebuah rumah, dia mesti bina tiang dulu. So persamaan ni adalah salah satu tiang utama dalam membina sebuah rumah. Persamaan dia adalah tiang pertama. Nak bina sebuah rumah, orang tak bina sebuah rumah bumbung dulu. Orang tak bina sebuah rumah tingkap dulu. Orang tak bina sebuah rumah pintu dulu. Orang mesti buat tiang dulu. So tiang ni adalah benda yang penting. So kalau rumah kita tu biasanya ada 4 tiang lah. Dengan 4 tiang ni lah akan berpautnya batu bata, akan disusunnya bumbung, akan dibinanya tingkap, akan dibinanya pintu. So pertama sekali tiang. So tiang dalam perhubungan suami isteri ni yang pertama sekali adalah persamaan. Tolong cari persamaan, bukan cari perbezaan. So dengan persamaan itu nanti kita akan membina. Masalahnya, bila kita bercerita tentang isu keluarga ni, masalahnya orang akan bercakap banyak perbezaan daripada persamaan. Memang tuan-tuan, memang kita akan turun balik kepada I tadi, saya tadi, kepada I tadi, memang betul, memang banyak perbezaan berbanding dengan persamaan. Sebab itu masa bercinta, masa bercinta semuanya indah, semuanya cantik. Kalau kita nak makan contohnya kan, kalau kita nak makan contohnya, kita suka makan nasi goreng ayam. Kita punya orang kata pasangan pun suka makan nasi ayam. Kita akan cakap, wah tak sangka Allah jadikan kita suka menyukai antara satu sama lain. I suka nasi ayam, you pun suka nasi ayam, kan? Lepas tu I suka minum air apa? I suka fresh orange. Oh ya, I pun suka fresh orange lah. Samalah kita ni. Maksudnya Allah jadikan kita ni memang dah cantik, dah jodoh ya. Tapi itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam perhubungan percintaan. Lama kelamaan nasi ayam sudah tidak sedap lagi, fresh orange sudah tidak sedap lagi, sebab manusia ini memang mudah berubah. Sebab itulah datangkan elemen-elemen kejutan. Itu kita akan bincangkan nanti. Elemen-elemen kejutan dalam rumah tangga. Tapi tips yang pertama, cari persamaan. Jangan cari perbezaan. Kalau kita nak cari perbezaan ni, memang terlalu banyak. Satunya tuan-tuan, bila kita berumah tangga, ada suami, ada isteri. So suami ni confirm lelaki lah tuan. Confirm lelaki. Walaupun lelaki dalam karakter lembut, personalitinya soft, ada orang lelaki kasar, ada orang lelakinya ego tinggi, ada orang egonya rendah, ada lelaki yang boleh memaafkan, ada lelaki yang mudah memujuk, ada lelaki yang romantik. Itu semua personality lelaki ataupun itu semua karakter-karakter dalam manusia. Begitu juga dengan wanita ataupun begitu juga dengan isteri. Isteri ni ada ego. Tuan-tuan jangan bila sebut pasal ego je, lelaki semua ada ego. Tak, manusia memang ada ego dia. Dalam personality manusia, kalau kita bincang pasal psikologi, memang setiap manusia ada ego. Cuma biasanya kajian menunjukkan bahawa ego lelaki lebih tinggi berbanding dengan wanita. Tetapi ada pasangan suami isteri yang ego wanita lebih tinggi daripada suami. So kita tak boleh nak salahkan jantina. Dan dalam konteks ni saya bukan nak mencari saya nak backup lelaki, saya nak menangkan perempuan, saya nak kata perempuan ni teruk, saya nak kata lelaki ni baik. Tak. Tuan-tuan kena jelas kat sini. Bukan niat saya untuk memburukkan mana-mana jantina, tetapi kita nak cari persamaan. Kalau kita cari perbezaan ni, terlampau banyak perbezaan yang kita akan jumpa. Terlampau banyak perbezaan yang kita akan jumpa. Tapi apa guna perbezaan dalam membina sebuah keluarga bahagia? Tak ada guna. Tetapi ada baiknya bila orang itu ataupun suami, isteri kita berbeza dengan kita, kita cuba memahami dia. Okey? So yang pertama tadi persamaan. Yang kedua memahami. Memahami. Cuba faham. Cuba faham. Itu penting ni. Ini tiang yang kedua. Tiang pertama tadi cari persamaan, jangan cari perbezaan. Tiang yang kedua memahami, faham antara satu sama lain. Faham.
sebagai satu contoh lah, jangan ramai orang keliru ataupun ramai orang salah faham. Contohnya bila saya orang Kelantan, saya bukan orang Kelantan, saya orang Negeri Sembilan, orang Nogori, orang Negeri Sembilan. Sebab tu saya tak pandai sangatlah nak berdialek dengan logat Kelantan ni, takut nanti tersalah nanti kan. Okey, bila orang Kelantan, dia kata kalau boleh cari orang Kelantan juga pasangannya, atas alasan sama negeri, faham memahami antara satu sama lain. Itu semua mitos. Orang kata mitos. Mitos ni satu benda palsu lah orang kata. Bukannya satu benda yang saintifik yang boleh dibincangkan. Contoh kalau saya orang Negeri Sembilan, kalau nak bahagia cari orang Negeri Sembilan juga. Katanya sebab orang Negeri Sembilan suka makan masak lomak cili api, kan? So maksudnya bila kita berkahwin tu, pasangan kita pun makan nasi lemak cili api, maka bahagialah rumah tangga. Lepas tu kalau boleh cari orang Negeri Sembilan juga, kita ni faham apa yang dicakapkan tu, kita faham. Bahasa kita boleh faham lah, orang kata orang Kobar kan, orang Negeri Sembilan Kobar boleh faham kan. Dia tak membongak. Tak membongak tu kalau orang Negeri Sembilan sebut membongak ni maksudnya tak menipu lah kan. Tapi itu bukan ciri-ciri keluarga yang bahagia. Sebab tu ciri-ciri keluarga yang bahagia pertama tadi persamaan, cari persamaan. Persamaan dalam konteks bukannya kita kena cari satu negeri. Kalau kita kata nak kahwin ni kena cari persamaan, jenuh juga tuan-tuan. Jenuh ni maksudnya penat jugalah. Takkanlah kita nak kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebab yalah sama. Lelaki mesti faham lelaki, perempuan mesti faham perempuan. Tak, Allah jadikan berpasang-pasangan ni, pelbagai ni, datangnya berlatar belakang yang berbeza ni, kulitnya berbeza, cakapnya berbeza, ada orang telinganya capang, ada orang telinganya kecil, ada orang hidungnya penyek, ada orang hidungnya mancung, ada mata orang sepet, ada orang mata besar. Tujuan Allah jadikan supaya kita berkenal-kenalan. Kita faham memahami antara satu sama lain. Kita belajar daripada orang lain. Untuk apa? Inilah, untuk membina sebuah keluarga bahagia. So kita kena jelas kat situ. Yang pertama tadi, cuba cari persamaan ni, persamaan dalam konteks contohnya kalau makan lah. Okay? Saya tak nak bagi contoh orang lain, nanti saya takut saya salah. Tapi lebih baik saya cerita pasal diri saya, sebab itu yang berlaku pada diri saya dan keluarga saya. Contohnya saya orang Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan kan, kahwin orang Kedah, isteri saya orang Kedah. Daripada dulu sebelum saya berumah tangga, memang saya kalau boleh saya nak cari, saya tak nak cari lah. Kalau boleh saya tak nak dijodohkan dengan orang Negeri Sembilan juga. Sebab saya jenis orang yang suka kepelbagaian. Saya tak suka benda yang sama. Okey, so alhamdulillah lah. Tapi kalau masa tu Allah nak jodohkan dia dengan orang Negeri Sembilan, saya tak boleh nak elak lah kan. Tapi alhamdulillah lah, Allah mendengar doa saya. Saya dijodohkan dengan orang Kedah. Dengan orang Kedah. So orang Kedah ni kalau dari segi bahasanya ada beza sikit kan. Dari segi pemakanannya ada beza sikit. Tapi saya suka dengan perbezaan itu, sebab perbezaan itu pada saya benda yang seronok untuk kita pelajari. Dan kita kena gunakanlah konteks dan kita kena memahami. So contohnya makanan. Orang Kedah ni kalau sebut gulai tu dia punya kari lah. Dia punya kari. Orang Negeri Sembilan kalau sebut kari lah. Kalau sebut gulai ni masak lomak cili api, tu gulai dia. Tapi orang Kedah ni gulai kari lah. So pada mula-mula perkahwinan dulu pun isu gulai, perkataan gulai tu pun ada problem. Contohnya bila saya kata hari ni ingat nak makan gulai lah, masak lomak cili api ke apa kan. So dia kata gulai ni kari, dia kata. Sebab dalam bahasa dia adalah gulai tu kari. So gulai tu kari. So kita carilah persamaan. Jangan awak punya gulai ke, saya punya ni ke, apa yang saya nak. So tak boleh lah macam tu. So kita kena faham. Contohnya bila saya berumah tangga dulu, bila ada anak, saya ingat lagi perkataan. Bila isteri saya kongsi, hari ni anak bebai lah bang, bebai. Bebai ni kalau dalam bahasa Kedah, dia bermaksud buas lah, aktif. Tak reti duduk diam lah bebai ni. Dia tak boleh duduk diam, dia aktif, dia
Lebih kurang macam itulah bebail tu kan. Tapi kalau saya faham bebail dalam bahasa Negeri Sembilan ni, orang Negeri Sembilan panggil bebail ni, bebal. Bebal ni bodoh lah. Bengap, slow. Itu kalau orang Negeri Sembilan punya bahasa bebal. So bila saya masuk balik daripada kerja, bila isteri cakap macam tu, saya duduk, saya renung-renung, saya kata kenapa isteri saya cakap anak saya bebal. So bila lama kelamaan dia pun perasan saya pun ni apa benda, kita pun oh tak, bebai yang dia maksudkan tu macam ni. So saya kena faham dia, dia kena faham saya. So persamaan dan juga memahami ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga bahagia. So tiang yang pertama tadi persamaan, tiang kedua tadi memahami. So kita kena fahamlah macam contohnya isteri. Sebelum kita berumah tangga, kita tahu suami kita ni memang orang suka memancing contohnya. Memang suka pergi pancing ikan. Memang suka pergi pancing ikan. So bila kita dah berumah tangga, kita janganlah halang 100%. Janganlah awak ni saya memang suka mancing dulu. Itu cerita dulu. Dulu lah. Sekarang ni awak dah kahwin. Awak dah ada anak. Takkan nak mancing lagi kan. Kalau fikir saya punya suka banyak benda yang saya suka. Saya suka shopping. Saya suka masak. Saya suka ini. Tapi disebabkan sudah berumah tangga, saya korbankan. Jadi suami, isteri kena faham memahami. Dan suami pula, bila kita dah tahu dulu kita suka mancing. Tapi sekarang ni bila kita dah berumah tangga, boleh buat aktiviti memancing. Tetapi kurangkan berbanding dengan dulu. Lepas tu yang paling baiknya, sekali-sekala kita bawa lah isteri dan anak-anak kita. Join kita punya minat tu. Join kita punya aktiviti. Bersama-sama dalam aktiviti kita. So barulah, oh macam ni mancing. Barulah isteri kita, oh susah juga mancing ni. Oh ya lama-lama abang selama ni pergi mancing ni maksudnya tunggu ikan ni kan. Sebab ada orang dia tak faham. Dia ingat buat apa? Sampai 4-5 jam daripada pagi sampai petang mancing. Balik tak ada apa-apa. So kadang-kadang suami dia pergi mancing, dia bukan nak ikan tu sangat. Sebab ikan ni dekat pasar pun ada. Tapi dia pergi mancing ni, dia nak feel mancing. Dia nak duduk, menunggu proses tu. Ada orang suka. Ada, kita pula tak boleh compare kan. Tengok budak ni, jiran sebelah rumah kita tu. Kalau dia nak ikan, dia pergi pasar lah. Dia tak payahlah nak pergi mancing ke apa ke. So ada beberapa perkara. Pertama sekali cari persamaan, yang kedua memahami. So dalam proses nak membina. Ini dalam konteks yang kita nak cerita tadi us. Ini baru cerita us ni. Baru cerita us. Kau dan aku. Aku faham kau, kau faham aku. Aku okey, kau okey. Kita tak nak aku okey, kau tak okey, aku tak okey, kau okey. Kita tak nak macam tu. Okey. Itu tiang yang kedua. Okey. Tiang yang ketiga, yang ketiga yang kita kena faham adalah tolak ansur. Tolak ansur. Okey, tolak ansur. Tak maaf tulisan tak apa nak cantik sangat tapi faham kan? Okey, insya-Allah. Yang tiang yang ketiga adalah tolak ansur. Maksudnya ada give and take lah. Kita dapat ni, dia dapat ni. Okey, dia dapat tu, kita pun nak yang ni. Contoh ni sebagai satu contoh. Kalau malam ni lah, malam ni kita nak keluar lepak dengan kawan. Dah lama kan, sekali-sekala suami dan isteri perlu ada masa tu tuan-tuan. Perlu ada masa. Especially kalau kedua-dua suami dan isteri bekerja. Kalau suami isteri tak bekerja ni lain sikit lah pendekatan dia. Tapi kalau dua-dua bekerja, kena pula jadual kerja tu lebih kurang sama. Pergi kerja pagi-pagi pukul 7, dua-dua dah keluar. Petang pukul 5, pukul 6, dua-dua baru balik. So mesti ada tolak ansur. So katalah malam ni kita hari Selasa, malam Rabu. So anak kita tuition contohnya. Anak kita tuition. So malam ni kalau kita nampak biasanya isteri kita yang pergi hantar. So malam ni kita tengok dia tak berapa sihat, mungkin dia penat atau aktiviti-aktiviti di tempat kerjanya. So kita bolehlah ambil peranan tu. Tolong hantarkan anak kita pergi tuition. Ini benda yang sangat-sangat penting. Okey, so mesti ada tolak ansur. Contohnya malam ni kalau kita nak keluar, kita bagi tahu dengan wife kita bagi tahu dengan isteri kita, kalau boleh tuan-tuan, dalam konteks persamaan memahami ni tadi, kalau boleh malam ni punya aktiviti kita dah bagi tahu dia di siang hari.
supaya dia boleh prepare. Kadang-kadang suami ataupun isteri, kedua-duanya bukannya nak sibuk sangat pasal kehidupan suami isteri ni ataupun benda yang peribadi, tak. Tapi bila resam ataupun adat berumah tangga ni dalam nak menuju keluarga bahagia ni, kita mesti berkongsi cerita lah. Kita mesti berkongsi cerita. Jangan malam ni pukul 8 nak keluar makan, nak keluar minum, nak lepak dengan kawan. Pukul 7, 6.30 baru bagi tahu. Seelok-eloknya bila dah ada maklumat terkini, bagi tahu terkini. Kecuali kalau benda tu datang ad hoc. Dan bila kita yang jenis ramai kawan, yang suka lepak, minum dan sebagainya, kita sendiri kena faham bahawa bila kita sudah berumah tangga, kehidupan kita bukan 100% di luar. Boleh berada dekat luar mungkin 20% daripada kehidupan kita. So contohnya dalam satu minggu, kita tetapkanlah dalam satu minggu ada 7 hari. So dalam 7 hari ni mungkin ada 1 hari yang kita keluar lepak dengan kawan. Lepak dengan kawan, duduk-duduk, borak-borak dan sebagainya. Paling cantik, paling bagusnya kita maklumkanlah kepada isteri kita. Tuan-tuan pun kena faham. Dan ada masa pula isteri kita pula nak keluar. Janganlah kita tidak berlaku adil. Ni yang saya katakan tadi, yang perkara yang ketiga ni, tolak ansur. Tolak ansur. Mungkin isteri kita nak juga duduk dengan kawan-kawan dia. Mungkin isteri kita pun nak pergi kelas mengaji, mungkin isteri kita pun nak pergi gym, mungkin isteri kita pun nak, orang kata, nak berzumba di kalangan wanita ke apa ke. Kalau berzumba geng-geng lelaki pun ada, itu kena tengok balik lah. Tapi kalau dia sama dia kan, perempuan dengan perempuan, so saya rasa pada itu tak ada masalah, sebab dia pun nak release tension. Kalau kita kata kita ada tension, suami ada tension, isteri pun ada tension dia juga, isteri pun ada kekangan dia juga. So ada give and take, tolak ansur. Hari ni awak keluar, besok saya keluar. Hari ni awak keluar, hari ni saya keluar. Ada waktu-waktunya, hari ni saya nak keluar, jom join sekali. So bawa anak-anak sekali, kita lepak semua sekali. So ada waktu-waktu macam tu. So kena ada give and take. Itu tiang yang ketiga. Dan tiang yang seterusnya, tiang keempat yang paling penting dalam pembinaan. Ini baru pembinaan suami isteri tuan. Dalam bukan pembinaan the whole total keluarga tu. Dalam perbinaan yang keempat ni adalah perbincangan. Perbincangan. Okey, yang keempat adalah perbincangan. Okey. So maksudnya dalam membina sebuah keluarga ni ada 4 tiang yang kita perlu kuatkan lah. Pertama, cari persamaan. Yang kedua, cari memahami antara satu sama lain. Yang ketiga, tolak ansur. Dan yang keempat, perbincangan. Sebab itu, dalam apa-apa keadaan pun berbincang. Tolong berbincang. Nak buat apa-apa perkara, kalau boleh maklumkan antara satu sama lain. Bukannya kadang-kadang, bukannya kita nak ambil kisah, nak ambil tahu dan sebagainya, tapi itulah lumrah hidup berumah tangga. Aku tahu pasal kau, kau tahu pasal aku kongsi pada kau, kau kongsi pada aku memahami kau, kau memahami aku cari persamaan antara kita berdua, kau pun cari persamaan antara kita berdua. Aku boleh bincang dengan kau, kau boleh bincang dengan aku. Sebab apa saya tekankan isu perbincangan ni dalam isu kau dan aku ni? Sebab ramai di antara, biasanya yang datang buat sesi kaunseling, berjumpa dengan kaunselor ni, kebanyakannya ada suami, tetapi kebanyakannya adalah isteri. Adalah isteri. Mungkin dia merasakan bahawa suami ni dah bermasalah dalam konteks dia. Suami ni dah jadi satu perkara yang isu besar dalam rumah tangga ni. Jadi dia datang berkongsi dan memang sudah menjadi lumrah. Lumrah wanita ni dia memang suka bercakap. Kalau kita ukur dari segi patah perkataan, ada kajian menunjukkan bahawa wanita ni di waktu pagi saja hampir 2 hingga 3,000 patah perkataan dia kena cakap. Ini perempuan. 2 hingga 3,000 patah perkataan. Itu sesi pagi saja. Sesi pagi. Termasuklah bebel kepada anak ke, salahkan orang tu ke, orang sana tak betul ke, nampak jiran ke, nampak itu ke, 2,000 ke 3,000 patah perkataan. Itu hanya sesi pagi. Tapi lelaki ni memang Allah jadikan dia kurang bercakap, lebih banyak melihat.
Tak boleh, sebab tu sebenarnya dah cantik dah Allah jadikan tu. Dah cantik dah. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dapat suami pun sesi pagi 2,000 hingga 3,000 patah perkataan. Sekarang ni dua-dua bercakap. Siapa nak dengar? Wah, anak pun jam tuan-tuan. Anak pun pening kepala. Anak pagi-pagi je, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas seorang-seorang cakap, seorang cakap. Sebab itu dalam konteks rumah tangga ni memang macam tu. Seorang dengar, seorang cakap. Seorang cakap, seorang dengar. Seorang suka, mungkin seorang tu relax je. Dia tak menunjukkan kegembiraan sangat, tapi dia gembira. Sebab itu Allah jadikan kita ni berbeza-beza, tapi carilah satu titik persamaan. Sebab lagi kita cari perbezaan, lagi banyak yang kita nampak. Sebab itu cari persamaan ni dengan tujuan untuk mencari kebaikan. Okey? Yang keempat tadi saya kata perbincangan. Duduk. Kalau apa-apa ada masalah, kecil hati, terasa hati, susah hati, iri hati. Dia kebanyakannya dalam rumah tangga ni isunya hati lah. Isunya hati. So kalau betul ada masalah, ambil kursi, duduk. One to one. Kalau boleh elakkan daripada berbincang, tips ataupun kaedah untuk berbincang ni, kalau boleh elakkan berbincang dalam membuat perkara-perkara lain. Contohnya jangan bincang masa tengah masak. Jangan bincang masa tengah bawa kereta. Jangan bincang masa tengah membaca. Jangan bincang masa tengok-tengok TV. Isteri tengah lipat kain. Suami tengah tengok TV. Time tu berbincang. Dia tak jadi. Cuma satu saya nak pesan pada isteri, pada wanita. Kajian menunjukkan bahawa bila perbincangan berlaku, suami tidak berapa selesa kalau ditenung matanya. Tengok matanya. Dia tak berapa selesa. So kalau boleh berbincang tu, tolehlah sikit. Contohnya macam, bang, ingat minggu ni kita pergi jalan-jalan boleh tak? Jangan tengok. Jangan tengok mata dia. Kalau tengok mata dia, dia tak apa selesa, dia akan macam mengkaku lah. Dia macam tak boleh bercakap. Itu tips dia. Sebab tu puan-puan, jangan risau, jangan takut, jangan rasa pelik. Cik, saya cakap dengan suami saya ni, dia mesti tengok tempat lain. Saya cakap dengan dia ni, saya nak tengok mata dia. Menipu ke, tak menipu ke. Kena pula kita baru belajar non-verbal communication ke, ataupun kita belajar tentang bahasa badan ke apa ke. Itu sudah dia punya trademark. Dia punya orang kata, dia punya core behavior dia lah. Dia punya asas dalam sikap ataupun dalam tingkah laku lelaki tu sendiri. Jadi kalau boleh dia tak suka tengok mata lah. So bincang je dengan dia, cakap je. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh jangan sambil kita buat kerja dia pun buat kerja. Elok duduk sama-sama, tapi kita jangan, bang, kalau boleh lah ingat bincang. So perbincangan ni sangat penting. Dan kalau boleh perbincangan ini biar kalau perkara itu isu berat, isu besar, kalau boleh biar berbincang dalam keadaan one to one, tanpa ada anak, tanpa ada bunyi-bunyi, kan? Kalau boleh masuk dalam bilik, bincang secara baik-baik. Bincang lah. Sebab kembalikan balik kepada fokus kita nak bina sebuah keluarga bahagia. Okay? So kita dah faham kan? So faham perkara yang kedua, bila kita sebut pasal us ni, dia mesti ada 4 tiang ni. Mesti ada 4 tiang. So tadi kita mulakan dengan diri kita faham apa benda yang kita tak suka. Saya tak suka tu, saya tak suka ni. Kita pun ada benda yang kita seronok, ada benda kita tak seronok. Okey. Pasangan kita faham, suami faham, isteri faham. Lepas tu kita kau dan aku. Kau dan aku 4. Saya ulang balik tadi, ada 4 tiang yang penting dalam perhubungan aku dan engkau. Pertama, persamaan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, tolak ansur. Yang keempat, perbincangan. So 4 ni penting ni. Bincang. Dalam apa keadaan sekalipun, cari persamaan. Cuma isu dia sekarang ni, kadang-kadang apa yang berlaku adalah lagi benda orang tak suka dibuat, benda tu yang kita buat. Contohnya kita tahu isteri kita tak suka suami yang isap rokok. Dan dia pun tak boleh nak elak jugalah. Walaupun sebelum berumah tangga dulu janji bukan main lagi. InsyaAllah abang bila dah kahwin nanti abang berhentilah. Abang tak isap rokok dah. Saya memang tak suka orang isap rokok ni. Saya benci betul orang isap rokok. Tapi nak buat macam mana kan?
rasa sayang mengatasi masalah rokok tadi tu. So akhirnya kita berumah tangga. Kita berumah tangga, kita kahwin lah. Dengan harapan, ya Allah, Cik Ari berdoa kan, mudah-mudahan berhentilah dia isap rokok, berhentilah dia isap rokok. Dan suami tahu bahawa isteri tak suka. Dan menjadi masalah dia sekarang ni, kita tahu dia tak suka, benda yang tak suka yang kita buat. Itu satu kesilapan besar pada kita lah. So dah tahu isteri tak suka, patutnya janganlah depan dia. Curi-curi lah, pergilah ke tempat lain, pergilah jauh-jauh, isaplah rokok kat luar dulu. Lepas tu dia tak suka bau rokok ke apa ke, so sebelum isap rokok tu, selepas isap rokok tu, siapkanlah gula-gula yang boleh menyebabkan kita punya bau nafas kita tu segar kembali, bau badan kita tu segar kembali. Kalau kita masuk kat rumah, kalau kita di tempat kerja isap rokok, secepat yang mungkin kita masuk dalam bilik air, kita mandi, kita bersihkan diri kita. So itu adalah jalan yang terbaik. Bukannya lagi benda kita tak suka kat benda tu, lagi benda tu yang kita buat. Ini isu ni ataupun masalah ni kita sendiri yang cari. Bukannya orang lain, kita sendiri yang cari. So macam mana kita nak membina sebuah keluarga yang bahagia? Sama juga, ada suami pun dia tak suka juga dengan isteri perkara-perkara tertentu. Contohnya bila dia balik rumah, sampai rumah aja dah cerita masalah. Itu satu kepantangan pada seorang suami. Baju tak tukar lagi. Dah lah tadi masa masuk rumah tadi, katalah situasi keadaan panas dekat luar rumah, gate pun tak buka, suami kena buka sendiri. Grill pun tak berbuka, suami kena buka sendiri. Sampai dekat rumah, bagi salam, Waalaikumsalam, bang, cerita masalah. Antara masalahnya biasanya, bang, beras habis, gula tak ada, ni tak apa, itu tak ada ni. Bang, hari ni tadi anak pergi sekolah, cikgu cakap macam ni, bang, ni bang, ini bang, itu bang. Suami memang pantang, tuan-tuan. Bukan tak boleh. Kalau macam tu tak boleh cerita, susahlah saya, cik. Boleh. Tapi sabarlah dulu. Dalam 10 hingga 15 minit pertama, suami ni, tuan-tuan, dia dalam satu-satu situasi 10 hingga 15 minit pertama tu dia bela tau, dia bela. Memang bukanlah nak kata keburukan ataupun kelemahan lelaki, tapi Allah jadikan dia macam tu lah, dia bela dulu. So janganlah balik-balik tu terus cerita negatif je. Apa salahnya bila suami sampai kat rumah, abang penat ambilkan beg dia ke, kan? Tak apa, abang pergi mandi dulu. Saya dah siapkan kopi ke, saya dah siapkan teh ke, kan? Jangan balik je, abang saya dah siapkan roti cicah dengan budu. Kan terkejut pula dia kan. Roti cicah budu, hebat ni kata, kan? So kita kena sesuaikanlah. Lepas tu kita dah tahu suami kita tak suka kopi contohnya. Lepas tu kita buat kopi. Kan benda tu kan jadi satu masalah, kan? Kenapa awak buat kopi? Awak dah tahu saya tak minum kopi. Alah, sekali-sekala try lah dulu kopi. So benda tu akan jadi satu isu. Boleh nak suruh suami kita try, tapi bukan dalam keadaan dia bawa balik kerja apa benda. Mungkin kemudian lah. Kemudian. Lepas tu kita jangan pula kecil hati. Contohnya dia tak minum kopi, tapi bila dia pergi rumah kawan dia sediakan kopi, kita minum kopi. Lepas tu balik kat rumah, saya buat kopi, awak tak minum lah, awak tak itulah, awak tak inilah. Tapi bila awak pergi rumah kawan awak, elok pula awak minum. Tuan-tuan kena faham, bila kat rumah jiran, kat rumah kawan, takkanlah dia nak cakap dia tak minum kopi, kan? Kalau tak minum, apa kata jiran? So banyak faktor lah. Tapi kalau macam tu kat rumah tu, tuan, kalau kopi tu saya buat dia tak minum tu, saya tak terasa hati, saya tak kecil hati. Apa ingat saya ni tak ada hati perasaan. Itulah saya balikkan balik tadi. Kalau kita mencari perbezaan, kita akan jumpa perbezaan. So carilah persamaan. So dalam konteks tu lain maksud dia. Dalam konteks kita ni lain maksud dia. Kalau kita tak mencari perbezaan, kita tak mencari persamaan, sampai bila-bila lah kita akan ada isu dengan perbezaan ini. So cari persamaan. So penting, sangat-sangat penting. So suami itu kepantangan dia. So paling baiknya balik, kalau dia nak mandi dulu. Lepas tu habis mandi, ada kopi. Kalau dia suka kopi lah, macam saya suka kopi, sebab tu saya sebut kopi. Minta maaf pada orang yang tak suka kopi. Mungkin ada yang suka Nescafe, ada yang suka teh. Macam isteri saya pun dia suka Nescafe.
ada waktu-waktu saya pun tak berapa suka dia minum Nescafe sebab efek Nescafe kalau ketagihan kafein ni adalah satu perkara yang tak baik. Tapi sekali-sekala kita bagilah dia. Dia pun kadang-kadang yang bestnya, seronoknya tuan-tuan, bila dia nak order Nescafe pun dia minta kebenaran dengan saya. Ini boleh tak bang Nescafe? Alah, satu cawan ni. Saya kata okey lah. Nescafe kita kongsi dua. Okey. Janji sebab orang yang dia ketagih ataupun yang dia suka ni, kadang dia dapat rasa sikit pun, dia bukan nak minum satu cawan pun. Tapi dia nak rasa sikit. Dia nak rasa sikit. So dengan sikit tu rasa kepuasan. So kita ada give and take. Kita ada tolak ansur. Kita ada perbincangan. So ini tips yang paling penting. So dia duduk, dia minum kopi, makan, kalau orang ni sembilan panggil apa ni, cokodok tu kita panggil cokodok pisang lah. Jemput-jemput contohnya kan. Ada orang panggil welcome, jemput-jemput. So ada orang makanlah jemput-jemput. Dia dah makan, dia dah rasa macam mana bang? Okey, sedap. Okey. Kat situ baru masuk, bang. Ingat nak beli barang sikit abang, beras dah habis kan. Cili sos pun tak ada, kicap tak ada, telur pun dah tinggal sikit. Boleh tak bang? InsyaAllah tuan-tuan. Biasanya telah dilayan, telah disantun, telah diberi ketenangan kepada suami, insyaAllah. Jaranglah dia, orang kata apa, dia berlaga. Biasanya bila dah settle down dia punya tu, boleh masuk, boleh dapat satu titik persamaan tu. Inilah titik persamaan yang kita nak cari. Suami faham isteri, isteri faham suami. Okay? So duduk berbincang. So kita kena fahamlah banyak. Tapi suami kita dan suami orang lain, isteri kita dan isteri orang lain tak sama. Tak sama. So kita tak boleh cakap apa yang aku buat ni aku nampak orang lain buat, ataupun kita kongsi. Biasalah kadang-kadang dekat pejabat, dekat pantry tu kadang-kadang ada terlepas cakap cerita pasal suami aku kan, suami aku kan. Lelaki tak benar lah. Saya jarang sangat lah isteri aku suka, dia jarang sangat. Kadang-kadang benda tu spontan. Tapi wanita ni memang anak aku, suami aku kan, dia suka dia. Saya tak kata perempuan tak bagus, tak apa, tak ada masalah, isu tu tak ada masalah. Tapi bila kita mendengar maklumat, kita dengar benda tu dengan telinga kita, so kita tak boleh cakap suami aku sepatutnya mesti jadi macam suami dia. Suami dia ni bagus, suami dia ni hebat, suami aku mesti nak. Tak. Sebab setiap orang, setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kekurangan, ada kelebihan. Ada suami tu dia macam tu karakter dia, ada isteri orang ni macam ni karakter. Kita tak boleh copy paste. Dan kalau kita mencari perbezaan, kita akan jumpa perbezaan lah, secari persamaan. Okay, so settle bab aku dan engkau. Persamaan tiang dia tadi membina sebuah perhubungan yang baik. Persamaan memahami, tolak ansur, berbincang. Pegang 4 ni tuan. Pegang tuan-tuan perempuan, pegang 4 perkara ni, insya-Allah. InsyaAllah. Alright, yang seterusnya we. Bila dah sampai we ni keluarga lah. Mana di tangan ni? We ni. Yang ketiga ni we. We ni maksud dia apa? Kita. We ni akan terbentuk melalui suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak. So we ni, ayah dah faham peranan ayah, ibu dah faham peranan ibu, anak-anak pun ada peranan. Kita jangan anggap dalam sebuah pasukan, dalam sebuah institusi keluarga, jangan anggap anak-anak ni adalah benda yang tak penting, adalah kesampingan. Bila kita nak buat keputusan, jangan ayah dan ibu saja buat keputusan. Anak-anak one of our member team, one of our team. Dia adalah ahli dalam keluarga kita. Kalau mana yang kita boleh buat bincang lah. Apa salahnya kalau contohnya ayah ingat ayah nak beli rumah baru lah. Kita pindah rumah nak tak? Kalau Kak Long rasa Kak Long nak rumah 2 tingkat ke rumah 1 tingkat, kan? Lepas tu dia kata kalau best saya nak rumah 2 tingkat, ada tangga, boleh turun naik tangga. Lepas tu kita cakap dengan dia, ya nanti besok kalau ayah dah tua nanti nak naik tangga tak larat ke Kak Long, kan? Susah lah naik tangga ni kan. Nanti susah lah. Kak Long tak apalah, Kak Long ligat lagi, Kak Long laju suka naik tangga. Lepas tu nanti adik nanti turun naik tangga kita tak perasan. Lepas tu mungkin dia pun betul kat tu ayah kan. Tak apalah ayah, tak kisah. Rumah setingkat pun Kak Long okey. Kan? So
Sebab anak pun main peranan dalam keluarga. Jangan ketepikan dia. So bila dalam konteks tu juga, bila kita dah ada dalam keadaan macam tu, contohnya dia pun akan timbul. Tak apa ayah, nanti Kak Long ada rumah, Kak Long nak rumah 2 tingkat, tapi Kak Long buat lift untuk ayah. Ini dialog saya dengan anak saya yang sulung ni. Ayah buat, Kak Long buat lift, so ayah tak naik tangga, naik lift sampai ke atas, senang je ya. So okey lah, ada give and take. Ada tolak ansur, ada memahami, ada perbincangan kan. So penting. So bila sebut pasal we ni kita, suami, isteri, lepas tu ayah, ibu, anak-anak. So ini mesti ada gabungan. So bila sebut pasal we tuan-tuan, saya suka ambil contoh pasukan bola sepak. Sebenarnya bukan pasukan bola sepak je lah. Sebenarnya sukan yang berkumpulan. Sukan yang berkumpulan. Kalau bola jaring pun sukan berkumpulan. Dia ada GK, ada GA, ada WD, ada C. So setiap apa tu orang panggil apa tu? BIP. BIP yang dia pakai tu semua ada maksud tertentu. GK kena buat apa, GA kena buat apa, WD kena buat apa, apa lagi W yang ada, C kena buat apa, itu bola jaring lah. Tapi sebab saya faham bola jaring tapi saya tak begitu mahir, jadi saya bagi contoh bola sepak. So dalam sebuah pasukan bola sepak ni ibarat sebuah keluarga kita lah. Saya bagi analogi pasukan bola sepak, tapi bukannya hidup dalam berumah tangga ni nak sepak bola, bukan tapi saya bagi satu contoh analogi kepada pasukan bola sepak. Sebab dalam tim bola sepak, kalau tim di atas padang kita ada 11 orang. Kita ada 11 orang. Siapa dia? Kita ada penjaga gol, kita ada pertahanan midfield, kita ada pertahanan defense, kita ada midfield, orang pemain tengah, dan kita ada striker. Striker tugas dia untuk menjaringkan gol, midfield untuk kawal pertengahan padang, untuk bagi bola kepada penyerang, untuk backup tim defense kalau defense pasukan kita kena serang, dan defense pula sedaya upaya nak memastikan bahawa kalau boleh jangan gol dijaringkan, dan bola penjaga gol pun macam tu, seboleh-bolehnya untuk mengawal gawang dia supaya tidak dibolosi. So bila sebut pasal keluarga, sebut pasal tim, setiap orang mempunyai peranan-peranan tertentu. Boleh tak? Persoalannya, boleh tak peranan ini diambil oleh orang lain? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi orang lain tu maksudnya orang yang satu pasukan dengan kita lah. Jangan pula kita kata contoh. Ni bab sensitif. Orang perempuan marah kadang-kadang. Contohnya lelaki kata apa nama dia, isteri ni, saya tengok isteri ni dah tak mainkan peranan lah tuan, kan? Saya ingat saya nak ganti dengan pemain lain lah. Bukannya kita ganti dengan pemain lain, maksudnya peranan yang di situ kita kena bagi tahu lah dengan dia peranan apa yang dia tak mainkan. Sebab ada perempuan, ada wanita, ada isteri, kalau orang Kelantan kata ada tino, yang dilahirkan memang tidak pandai masak, kan? Lepas tu bila dia berumah tangga, dia baru nak belajar masak, kan? So kita pula datang daripada keluarga yang pandai masak. Kita pun, suami pun pandai masak. So kita pun kena bagilah ruang dan peluang. Janganlah dia ni tak pandai masak lah cik, susah saya macam ni, kena gantikan dengan pemain lain lah. Kalau tak nak gantikan pun kita tambah lagi pemain baru. Tak boleh tuan. Bukan itu maksud saya. So kena faham, memahami. So boleh tak suami ambil peranan isteri masak? Boleh, tak ada masalah. Tapi isteri pula bila suami dah ambil peranan tu, janganlah awak dah pandai masak, semua urusan masak-masak awak lah. Sekali-sekala adalah, dan suami pula sekali-sekala kena masak. So adalah pro and con dia. Jangan kita kata ni habislah, ni tak ada. Okay. So bila sebut pasal pasukan bola sepak, setiap orang ada peranan masing-masing, setiap orang faham peranan masing-masing. So tolong faham, memahami antara satu sama lain supaya dalam konteks ini boleh kita berurusan, boleh kita menguruskan dengan cara yang terbaik. Okay, alright. So dari segi memahami, dari segi we tadi we. So anak ada peranan, ayah ada peranan, ibu ada peranan. So peranan ni kena faham lah, kena faham antara satu sama lain. Jangan anggap anak tak ada peranan tuan, anak pun ada peranan. So paling elok, paling bagusnya duduk bawa bincang sama-sama supaya perbincangan ataupun hasilnya nanti akan membuahkan hasil yang baik. Okey.
Dan yang terakhir tim yang keseluruhan dia, yang terakhir ni tim, mana dia? Ni tim. Yang keempat ni tim. Tim ni tadi kita dah bina keluarga kita, tim ni termasuklah keseluruhan keluarga besar kita. Ibu ayah mertua kita, ipar duai, biras, sepupu sepapat kita, saudara mara kita. So itu adalah tim. So setiap bila daripada sekecil-kecil perkara yang kita jaga tadi, daripada I, us, we dengan tim tu, bila kita jaga, so biasanya tak susah pasal tim ni. Sebab pertama kita dah faham pasal diri kita. Yang kedua, aku okey, kau pun okey. Lepas tu yang ketiga, tim keluarga kita masing-masing faham peranan masing-masing, masing-masing ada tolak ansur, masing-masing boleh cover mengcover, boleh buat mana yang tak orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. So benda ni kena wujudkan. Bila dalam konteks adik-beradik pun macam tu juga. Dalam konteks adik-beradik ataupun anak kita sesama dia, kalau kita ada 5 orang anak, kakak, abang, so dia pun kena memahami antara satu sama lain. Yang sulung kena sayang menyayangi antara satu sama lain. Yang 4 orang lagi adik-adik kena kasih mengasihi, kena bekerjasama dengan yang lain. So semua orang. Inilah intipati membina sebuah keluarga bahagia. So itu sangat-sangat penting. Jangan kita abaikan. Dan bila kita bercerita pasal apa tu, carta ataupun kita punya graf itu tadi, ataupun kita punya model itu tadi, I, us, we dengan team ni. So dalam kita menuju ke arah keluarga bahagia ni, dalam keluarga bahagia ni, kita kena tambah ilmu lah tuan-tuan. So inilah yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, memberi input kepada tuan-tuan. Dan selain daripada platform seperti ini, tuan-tuan kena membaca lah. Menjadi sekarang ni, tadi kita dah pergi kepada ni, saya nak pergi kepada satu konteks lain, iaitu kita sebagai ibu dan bapa. Kita sebagai ibu dan bapa. So ada orang dah ada 5 orang anak, tapi bila saya tanya bagaimana dia menguruskan keluarga ataupun bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang ayah, ikut je lah. Macam mana orang lain dah jadi ayah, macam mana orang lain jadi ibu, macam itulah saya. Sebab itu kita salah faham. Sebab tu sebaik-baiknya tuan, bila kita nak jadi ayah, bila kita nak jadi ibu, kita mesti ada ilmu yang pertama sekali. So jangan pernah berhenti daripada menuntut ilmu. Sebab anak-anak yang depan kita ni pelbagai karakter, berbeza-beza. Anak sulung lain, anak nombor 2 lain, anak nombor 3 lain. Kan? Kita biasa dengar, cik saya anak sulung ni tak ada masalah. Okey je. Tapi anak nombor 2 ni lain sikit lah cik. Saya pun tak faham. So maksudnya setiap anak tu berbeza-beza. Lepas tu bila cerita pasal anak nombor 3 ni lagi lain cik. So maksudnya apa? Kita kena tambah ilmu. Sebab kita berhadapan dengan manusia. Manusia ni berbeza-beza perwatakan dia. Walaupun lahir daripada rahim yang sama, walaupun lahir dengan berben ataupun berbentikan ayah yang sama, walaupun lahir daripada keluarga yang sama, walaupun lahir di tempat yang sama, tapi karakter anak berbeza-beza. Apa yang menyebabkan dia berbeza? Banyak faktor lah. Kalau anak kita semua sama je, boring juga tuan-tuan. Boring juga. Sebab tu kita kena faham lah. So bila kita kena faham ni, salah satu cara macam mana nak memahami anak adalah menambah ilmu dan juga kemahiran. So sebagai seorang ibu bapa, saya juga seorang ayah, saya juga ada isteri yang menjadi seorang ibu. So hari demi hari adalah pembelajaran bagi kita. Hari demi hari adalah pembelajaran bagi kita. So belajar sesuatu, cari maklumat, dapatkan bantuan, berjumpa dengan orang yang mungkin berpengalaman, tanya dengan dia dan sebagainya. Bentuk pembelajaran ni banyak. Ada pembelajaran secara langsung dan ada pembelajaran secara tak langsung. Ni macam sekarang ni kita belajar secara langsung lah ni. Secara langsung. Saya bagi tips, saya bagi petua, saya kongsi pengalaman, saya kongsi ilmu untuk tuan-tuan. Ada juga kita belajar secara tak langsung. Cara tak langsung dengan bila kita tengok orang.
Tengok orang kan, orang tu marah anak dia. Dia tak menjerit-jerit marah anak dia. Dia tak pukul-pukul marah anak dia. Dia tak rotan-rotan marah anak dia. Tapi alhamdulillah anak dia elok dengar cakap. So mesti ada something yang dia lakukan, anak dia boleh jadi macam tu. Tak macam kita nak marah anak kena jerit-jerit, kena tengking-tengking, kena rotan, kena cubit, kena apa, kena bersilat, kena taekwondo, semua keluar dah. Tapi anak kita macam tu juga. So itulah pembelajaran secara tak langsung yang kita boleh dapatkan kepada orang yang berilmu, okey, dengan orang yang berkemahiran. Dan bila sebut pasal tambah ilmu ni, ini adalah salah satu channel, dan saya nak minta tuan-tuan cari buku, cari buku. Ni macam ni buku yang saya ada. Ini di antara buku-buku awal yang saya ada. Teknik mendidik anak masalah, panduan praktikal untuk ibu bapa dan penjaga. Saya tak jual buku tuan, so jangan salah faham. Saya tak jual buku ni. Ini buku-buku yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, adalah buku-buku yang saya gunakan pedoman ataupun rujukan menjadi seorang ibu bapa lah. Isteri saya pun membaca. Ni buku ni karangan yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali. Ni buku lama dah tuan-tuan. Memang lama. Sebab tu dia punya design pun design lama. Tulisan banyak. Apa tu, gambar-gambar tak ada. Ini sebab ini buku lama. Ini dulu dicetak ni tahun last cetakan ini 2001. Tahun 2001 punya buku. Ada juga buku mendidik anak berakhlak mulia. Itu pun buku lama. Lepas tu ini buku juga. Ini buku juga. Anak kita memang pintar cerdas. Ini pun yang berbagi Datuk Dr. Hasan Ali juga. Ini buku ni dah moden sikit. Dah ada gambar-gambar sikit. Sebab inilah cetakan buku ni 2006. 2006 cetakan buku ni. So 2006 saya baru berumah tangga. Saya baru nak kahwin. Tapi saya dah ada buku tentang anak, saya dah ada buku bagaimana nak jadikan anak kita pintar cerdas. Sebab kita tak boleh membesarkan anak kita macam tu je. Kita sedar, dan saya yakin dan percaya semua orang mengakui bahawa zaman telah berubah. Zaman telah berubah. So bila zaman telah berubah ni, so kita kena upgrade lah ilmu kita. Ni ada antara buku terbaru jugalah. Ni 365 hari tips didik anak cak gaya Nabi. Ini karangan Ustazah Isfadiah. Saya tak jual buku. Saya ingat sekali lagi, saya pun tak ada kena-mengena dengan Ustazah Isfadiah, tak ada. Tapi saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, antara tips nak membina keluarga bahagia adalah mendapatkan ilmu dan mencari pengalaman. So dengan bahan bacaan boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita. So ini adalah buku, antara buku terbaru jugalah. Ada lagi buku baru sebenarnya, tapi ini di antara buku terbaru. Ini 2016. Karangannya 2016. 2016. Tadi ada 2006 kan, 2016. 2016 ni saya dah ada 3 orang anak. 3 orang anak pun saya masih mencari ilmu lagi. Dan bila saya baca, ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita tak perasan, kita terlepas pandang. Saya nak kongsi di antara benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang tuan. Okey, memberi hukuman mengikut tahap. Hukuman ni pun ada tahap-tahap dia. Bila kita nak cerita tentang kebapaan ni, dia lebih detail lah. Mungkin nanti kita cadang dengan JKM, dengan Dr. Yuni dan tim. Kita fokus pada ibu bapa saja, pada keibuapaan. Sebab bila cerita pasal ibu bapa ni, dia ada reward and punishment. Sebab dalam mendidik anak ni, dia tak boleh bagi reward saja. Dia mesti ada punishment. Ada bentuk punishment yang macam mana. Kita tak boleh kata rotan, pukul yang macam mana, rotan yang macam mana. Bila masa nak bagi punishment, bila masa nak reward. Saya bagi sikit je tuan, saya bagi sikit pasal reward and punishment. Sebab ini ilmu yang sangat penting, kadang-kadang kita tak perasan. Okey, saya bagi sikit je. Reward and punishment ni adalah satu benda yang sangat penting dalam proses keibuapaan, dalam ilmu keibuapaan. Bila kita ada anak, kita kena reward berdasarkan apa yang dia suka. Kita jangan reward benda yang dia tak suka. Contohnya, kita nak keluar pergi makan. Kita suka makan KFC. Saya tak ada kena-mengena dengan KFC, saya bagi satu contoh je. Okey, saya tak nak sebut brand lah, walaupun tadi dah tersebut kan. Kita suka makan ayam goreng. Tapi, anak kita tak suka ayam goreng. Dia suka ikan goreng.
Tapi disebabkan kita kata ayah hari ni nak bagi reward. Reward ayah hari ni kita makan ayam goreng. Saya tak suka ayam goreng ya, saya suka ikan goreng. Tapi ayah suka makan ayam goreng. Anggap je lah reward. So itu bukan reward. Itu satu benda yang menyeksa diri dia. Dia tak suka. Lepas tu kita paksa, awak kena belajar lah, awak kena faham lah. Kita takkan hari-hari nak makan ayam, kita mesti makan ikan. So benda yang dia tak suka itu bukan reward. Itu adalah sebenarnya negative reinforcement kepada dia. Benda yang sangat negatif pada dia. So pada dia tak best lah. So bila benda yang tak best, so apa yang rewardnya? Ini kadang-kadang ibu bapa terlepas pandang. Tetapi ada benda-benda reward yang kita pun tak mampu. So kita kena terang pada dia. Dan bila sebut pasal reward, reward ni bukan material saja, bukan barang. Contohnya anak kita dapat nombor 1, kita bagi dia barang. Tak. Reward ni bukan material saja. Awak dapat nombor 1, ayah beli basikal. Awak dapat nombor 1, ayah beli motor. Awak dapat nombor 1, ayah beli buku. Itu material. Dan sebenarnya kita boleh didik anak kita, bila awak dapat nombor 1, ayah cium awak banyak kali. Kan? Kalau awak dapat nombor 1, ayah panggil awak daripada pagi sampai petang, ayah panggil sayang, 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 sayang. Itu pun reward. Kalau awak dapat nombor 1, malam ni ayah tidur dengan awak. Contohnya anak yang dah berpisah ataupun kita dah pisahkan kedudukan dia, kan? Malam ni ayah cerita satu cerita kat awak, betul ayah tidur dengan awak. So itu reward. So tak semestinya material. So jangan kaitkan reward dengan reward ni dengan material semata-mata. Yang kedua, punishment. Tuan-tuan, kalau anak kita buat silap, kena hukum segera, on the spot. Tapi keadaan hukum tu mesti berpada-pada lah. Hukum ni mesti logik. Ada ibu bapa, dia buat satu peraturan, dia buat satu hukuman, tapi dia sendiri pun tak jalankan hukuman tu. So itu adalah beberapa halangan kepada punishment. Contohnya, awak balik lambat petang ni, ayah gantung awak dekat kipas. Contohnya, contoh. Daripada dulu, 4-5 tahun dulu, anak kita kata, ayah dah biasa sebut dah gantung atas kipas. Sampai sekarang, kalau balik lambat, tak pernah digantung atas kipas. Sebab benda yang tak logik, benda yang berbahaya. Dan anak kita pun tahu. So sebab itu, mesti reliable, mesti yang spesifik, mesti yang sesuai. Paling baik tuan-tuan hukuman ni, tarik benda yang dia suka. Itu pun hukuman. Contohnya petang-petang, dia memang suka naik basikal kan, gantung basikal dia. Ayah denda hari ni, jangan main basikal langsung. Tapi bila dah buat peraturan, bila dah buat hukuman, jangan compromise. Ini masalah kita juga. Bila anak datang, ayah, ya boleh lah ayah. Alah ayah baik lah, ayah handsome lah ini ayah. Macho lah ayah ini ayah. Ui, tak pernah tengok ayah handsome lagi ni. Kan? Mula-mula kita okey lagi. Tak ada. Ni ayah tahu ni, awak nak basikal ni. Alah ayah boleh lah, lepas tu dia okey lah. Ambil lah basikal. Akhirnya kita tewas. So, anak dah, dalam pemikiran anak dah ada setting lah. Ayah ni kalau pujuk-pujuk, jack sikit, up sikit, memang melayang-layang, memang terapung-terapung, lepas tu memang dapat. Lepas tu satu lagi strategi anak tuan, dia hantar askar yang paling kecil sekali. Askar paling kecil. Dia hantar adik dia. Adik pergi, adik minta kat ayah, cakap ni adik mesti dapat ni. Lepas tu kita pula, alah comel lah awak ni. Okey lah. Mana bagi tahu dengan kakak dengan abang. Hari ni ayah bagi main. Alamak. Senang sangat. Kan? Mesti firm. Bila kita dah siapkan peraturan tu. Sebab peraturan ni akan membentuk sikap dan kepribadian dia. So kalau kita tak firm, rugilah kita. Kena rugi. Dan ibu bapa, especially ibu lah. Especially ibu. Jangan kesian. Perkataan kesian ni biasanya tak boleh lah. Dan bila satu peraturan tu telah ditetapkan, contohnya ayah dah siapkan peraturan, isteri atau ibu janganlah cuba-cuba break the rules, janganlah kacau peraturan tu. Abang bagilah, kesian kat dia orang tu. Jangan jadi heroin kat situ. Jangan jadi hero, tak best. Biarlah dulu sebab ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Ini penting. Itu baru cerita pasal reward and punishment. Dan reward and punishment ni panjang lagi cerita dia. Sebab tu kalau nak cerita pasal keibuapaan ni, lebih besar lah. Lebih besar. Tapi saya nak cerita tadi tuan-tuan, nak menghampiri pukul 12 lah. Saya tak nak ambil masa lama sebab kita dah setting pemikiran kita dah setting program hari ni sampai pukul 12 kan. So nanti terganggu lah. Banyak benda lagi nak buat. Mungkin ada di antara kita yang nak urus, nak ambil anak dan sebagainya. So bila pukul 12 tu, pukul 12 kita berhenti. Alright. Tapi ada sikit lagi saya nak kongsi juga tuan-tuan. Tolong dapatkan ilmu dan kemahiran. Itu adalah
di antara tips untuk membina sebuah keluarga bahagia. Dan ini di antara buku yang latest yang saya beli. Hikmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ini buku ni sepatutnya dijadikan rujukan ibu bapa. Dijadikan rujukan ibu bapa. Sangat baik tuan. Bagaimana nak hikmat ibu bapa masa ibu bapa sehat, bagaimana nak khidmat ibu bapa waktu ibu bapa sakit, bagaimana nak khidmat ibu bapa ketika ibu bapa telah tiada lagi. Semua ini karangan yang berbagi Datuk Dr. Hassan Ali. Dan untuk makluman saya promote sikit tuan-tuan, yang berbagi Datuk Dr. Hassan Ali, dia ada jual 3 buku, 3 set ataupun 3 rangkaian buku. Ada satu buku Hikmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat, ada satu lagi buku Isteriku Ketua Bidadari Syurga, ada satu lagi buku Husnul Khotimah. Impian setiap kita lah, Husnul Khotimah. 3 buku ni harga dia RM35 dan sumbangan tuan-tuan, pembelian tuan-tuan tu akan disalurkan kepada pembinaan kompleks Anjung Husnul Khotimah di Selangor, di Hulu Langat. Saya ambil kesempatan ni jugalah nak promote sebab itu infak kita lah. Itu apa orang kata, usaha kita sebelum kita meninggal dunia tuan. Beli buku ni automatik tuan-tuan akan berinfak, akan bersedekah, tuan-tuan akan menderma, tuan-tuan akan berkongsi rezeki tuan-tuan dengan kepada pembinaan kompleks Husnul Khotimah, kompleks Anjung Husnul Khotimah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih detail, tuan-tuan cari dalam Google kompleks Anjung Husnul Khotimah, kompleks Anjung Husnul Khotimah. Dapatkan maklumat kat situ, tuan-tuan boleh tengoklah. Ada detail account, ada apa benda, ada cerita pasal buku sebagainya kan. Kalau tuan-tuan nak lebih detail, nak tengok, biasanya yang berbahagi Datuk Dr. Hassan Ali, dia akan berkongsi dalam laman Facebook dia, Datuk Dr. Muhammad Hassan bin Ali. Muhammad Hassan bin Ali. So boleh carilah dekat situ. So banyak maklumat dekat situ. So itu di antara buku-buku. So nak membina keluarga bahagia, so mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran. So yang terakhir sekali tuan-tuan, saya nak kupas berkaitan dengan bahagia. So bila sebut pasal bahagia ni, bahagia kita dan bahagia orang lain ni berbeza-beza. Tapi apa yang penting adalah kita nak membina sebuah keluarga yang bahagia ini, kita nak membina sebuah keluarga bahagia ini adalah berdasarkan tuan-tuan, tak bila kita berumah tangga, trend sekarang bila berkahwin, pasangan-pasangan baru lah, bukannya pasangan muda, sebab ada juga orang yang dah tua, umur 40 tahun, 50 tahun baru berumah tangga. Tapi trend pasangan sekarang dia mesti ada satu hashtag Til Jannah. Apa niat hashtag Til Jannah ni? Sebab kalau boleh kita nak jadikan perkahwinan suami dan isteri, perkahwinan kelahiran zuriat kita menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Sebab bagi kita yang beragama Islam, itulah harapan kita yang terakhir. Kita kahwin suami dan isteri kerana Allah, untuk dapat syurga Allah. Kita ada anak kerana Allah, untuk dapat syurga Allah. So itulah dalam konteks bahagia. Bahagia kita, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kita tak nak bahagia dunia saja. Bahagia dunia ni, saya tadi baru lepas jumpa banduan. Banduan saya ni, kalau nak ikutkan bahagia tuan. Orang yang kaya, apa saja nak. Bila sebut dengan kita ni, sebut juta-juta. Kita pun jarang sebut juta-juta ni. Dia juta-juta tuan. Tapi banduan akhir sudah bersiap sedia untuk menunggu ke tali gantung. So apa erti bahagia? Adakah duit juta-juta itu bahagia? Adakah anak ramai itu bahagia? Adakah isteri ramai itu bahagia? Adakah rumah banyak itu bahagia? Kadang-kadang kita tersilap tuan-tuan perempuan, di mana kita ingat senang itu tenang. Sebenarnya tak. Senang belum jamin kita tenang. Senang belum jamin kita bahagia. Senang belum jamin kita masuk surga. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kesenangan. Sepatutnya bila sebut pasal nikmat, nikmat ni dalam istilah agama, nikmat ni lagi aku bagi, lagi dekat kau dengan aku. Contohnya dulu kita bujang kan, kita tak kahwin. Lepas tu kita kahwin dengan seseorang. So bila kita berumah tangga,
kita harapkan kita makin dekat kepada Allah. Kemudian bila kita dah berumah tangga, sudah pasti siap orang ataupun siap suami isteri, siap pasangan mahu mendoakan ataupun mahukan zuriat. So dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakan aku zuriat yang baik-baik, kan? Kurniakan aku anak yang hebat-hebat, kurniakan aku anak yang solehin, kurniakan aku anak yang soleh dan soleha, kan? So dia nak. So bila Allah bagi zuriat kepada kita, so jangan kita makin jauh kepada Allah, datanglah kita makin hampir dengan Allah. So itulah dimaksudkan dengan kebahagiaan. Lagi kita diberi, lagi kita ingat kepada Allah, lagi kita diuji, lagi kita dekat kepada Allah. So itulah disebutkan dengan bahagia. Jangan sebab hari ini ancaman kepada kebahagiaan ini adalah media sosial. Media sosial. Bila kita tengok orang tu kan memang sudah jadi trend sekarang. Kita tak boleh nak salahkan orang. Saya sendiri pun berkongsi. Niat saya berkongsi supaya apa yang ada pada saya ni mungkin orang boleh ambil menjadi panduan dan dorongan. Okey? So orang berkongsi dan biasanya saya pun takkan kongsi benda yang tak baik. Contohnya kalau saya bergaduh ataupun bukanlah bergaduh, saya tidak sehaluan ataupun tidak bertengkar dengan isteri saya tak kongsi dengan isteri saya. Saya tak kongsi dengan isteri saya. Saya tak kongsi dekat media sosial kalau saya bergaduh dengan isteri saya. Kalau ada benda-benda yang tak bersetuju dengan isteri saya tak kongsi. Kita kongsi yang baik-baik, yang bahagia-bahagia supaya kita harap orang tengok kebahagiaan itu, orang akan mendoakan lagi kebahagiaan kita. Itu tujuan dia. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak kata, wah aku keluarga bahagia, kau punya keluarga tak bahagia. Tak. Ingat tuan-tuan, masa kita buat baik, jangan kita ingat orang lain buat jahat. Dan masa kita buat jahat, kita jangan ingat orang lain pun jahat macam kita. Tak. So mungkin kita buat baik, orang lain tak sempat nak buat baik lagi. Dia ada hal lah. Dia ada hal benda-benda lain. Tapi kita kena bersangka-sangka yang baik-baik. So itu penting. Sangat-sangat penting. So sebab tu, cabaran media sosial ni adalah cabaran terbesar sekarang ni. So kita tak boleh nak kata, saya nak jadi macam tu, saya nak jadi macam ni sebab saya macam tu lah jadi. Tak. Tak. Terutama sekali pada isteri-isteri yang suka baca novel. Suka baca novel. Kadang-kadang cerita dalam novel ni adalah cerita rekaan oleh penulis. Dan rekaan ni dia akan try to meet pembaca. Dia try to suit dengan minat pembaca. Sama juga dengan drama yang kita tengok dekat dalam TV. Kita try to suit dengan apa yang penonton nak. Itu producer ataupun pengarah filem akan buat. So kehidupan secara realitinya tak seperti dalam filem dan tak seperti novel yang kita baca. Jadi jangan membina sebuah keluarga ni atas sebab itu. Yang penting setiap orang faham peranan masing-masing, ada persamaan, memahami antara satu sama lain, tolak ansur, ada perbincangan, ada kasih sayang. Tak sama. Sebab ada keluarga yang kadang-kadang bukan saya kata nak kata apa, ada keluarga yang memang dia telah diasuh tidaklah menyambut hari kelahiran ni dengan bersungguh-sungguh. Tapi lepas tu kita dapat pasangan isteri kita yang memang kalau dia nak menyambut apa-apa mesti ada kek. Tak ada kek tak sambut. So adalah tolak ansur dia. Kita pun sekali-sekala kena tolak ansur lah. Kena faham memahami antara satu sama yang lain. Okay? So itu konteks bahagia. Senang belum tentu tenang. Senang belum tentu tenang. Bahagia ni adalah antara kita dengan Allah, kita sesama manusia. Kita tak boleh ambil apa orang tu bahagia, kita duplicate, ambil dalam kita punya konteks kehidupan. Tak sama. Jauh beza dia tuan-tuan. So jangan anggap, tengok tu orang tu bahagia je. Mana kita tahu dia bahagia. Macam biasanya orang kata yang paling bagus nak menghurai konteks bahagia ni adalah syukur lah. Syukur. Syukur ni bagaimana kita nak tahu tentang kita ni bersyukur ni. Kita jangan tengok orang atas daripada kita. Kalau kita sentiasa tengok orang atas daripada kita, kita sentiasa tak cukup. Tapi kita kena tengok orang bawah daripada kita. Kalau kita sudah berumah tangga, kita cuba tengok ada orang belum berumah tangga lagi. Kalau kita dah berumah tangga tak ada anak, kita kena tengok ada orang kahwin pun belum. Macam mana nak dapat anak. So banyak faktor yang kita kena lihat. Kalau dalam konteks cerita biasa, kalau kita bawa kereta BMW, jangan tengok orang kereta Velfire ataupun orang naik kapal terbang. Jauh sangat tu tak bersyukur, kita akan tak cukup. Tapi bila kita pakai BMW, kita tengok orang pakai kereta kancil. Alhamdulillah. Walaupun kita
tak ada kapal terbang tapi orang tu pakai kancil je. Tapi kalau kita pakai kereta kancil, kita tengok orang naik motor. Alhamdulillah, kita ada juga kancil, ada juga kereta. Orang tu naik motor je. Kita naik motor, kita tengok, alhamdulillah aku ada juga motor. Orang tu naik basikal je. Kita naik basikal, alhamdulillah aku ada juga basikal. Orang tu jalan kaki je. Kalau kita jalan kaki, alhamdulillah aku ada juga kaki. Orang tu kaki dah tak ada. Orang yang tak ada kaki, alhamdulillah aku masih hidup lagi, boleh berdoa pada Allah SWT. Allah bagi ruang dan peluang lagi untuk berdoa, sedangkan ada orang sudah pergi meninggalkan bumi ini. Entah apa nasib dia kat dalam kubur. Orang dalam kubur pula macam mana nak bersyukur? Itu lu fikirlah sendiri. Saya pun tak pernah ada pengalaman masuk kubur lagi. Saya pun tak tahu apa cerita dalam kubur. Yang kita tahu cerita-cerita daripada ustaz-ustaz, dari cerita-cerita daripada Allah berfirman dalam Al-Quran dan hadis. Semua amalan kita akan dihitung di sana nanti. Alright? So kita kena faham, bahagia bukan semua senang itu bahagia. Duit yang banyak belum tentu bahagia. Anak yang ramai belum tentu bahagia. Rumah yang banyak belum tentu bahagia. Bahagia ini very subjektif. Very subjektif. So kita kena kupas satu persatu kalau kita nak cerita pasal bahagia ni. Alright? So saya ingat kita dah lebih sikit 2 minit. Jam pun dah pukul 12. So kita dah membincangkan isu membina keluarga bahagia. So 3 perkara ni adalah perkara yang sangat penting. Satu, kita kena sedar bahawa nak membina sebuah keluarga bahagia, dia adalah satu proses. Dia tidak datang sekelip mata, dia tak datang. Jangan ada orang jual nanti ubat, makan ubat ni insyaAllah keluarga awak bahagia. Tak, dia bukan hanya dengan makan ubat. Dia adalah proses. Proses menerima antara satu sama lain, memahami antara satu sama lain, tolak ansur antara satu sama lain, berbincang secara baik, membina sebuah keluarga bahagia. InsyaAllah. Dari segi keibuapaan, dari segi tips tu nanti mungkin ada rezeki kita akan berbincang dengan lebih detail. Saya minta ampun, minta maaf sepanjang perkongsian saya dengan tuan-tuan perempuan ada kekurangan, ada tersalah, ada tersilap, ada terguris kasar bahasa saya, ada tersentuh isu-isu sensitif mungkin. Saya minta ampun, minta maaf. Dan sekali lagi saya minta ampun, minta maaf juga atas kelewatan saya bersama dengan tuan-tuan dalam tajuk kita pada hari ini. Saya doakan tuan-tuan perempuan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita membina sebuah keluarga yang bahagia, kerana dengan keluarga bahagia ni Allah bagi rahmat dan masukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih pada Dr. Yuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian yang telah diberikan. Ya, tajuk kita pada hari ini membina keluarga bahagia. Banyak sebenarnya yang kita dapat dalam tempoh sejam lebih ya, sejam lebih kita pada hari ini, program kita pada hari ini ya. Kalau saya tengok tadi Tuan Haji ada berkongsi tentang konsep membina keluarga, iaitu I, us, we, team lah. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan lebih faham lah bila Tuan Haji menerangkan satu persatu tentang peranan dalam sebuah keluarga. Bukan sahaja peranan sebagai sebagai suami isteri, peranan sebagai ibu bapa dan peranan sebagai ahli keluarga itu sendiri ya, anak-anak dan sebagainya. Selain daripada itu juga Tuan Haji ada juga berkongsi tentang untuk mengekalkan keluarga bahagia ni kita kena adanya konsep bersyukur, menjaga aib keluarga, dan yang penting kita jaga hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia lah. Dalam konteks kita keluarga ni, kita dengan isteri, kita dengan suami, kita dengan anak-anak, dan of course kalau kita ada lagi ibu bapa, kita perlu menjagalah hubungan kita dengan ibu bapa, sebab apabila kita memperlakukan baik pada ibu bapa kita, pasti anak-anak kita akan melihat kita sebagai role model, dan insya-Allah nanti dia akan baik juga dengan kita ya. Jadi banyak hari ni, terima kasih Haji, walaupun waktu kita singkat dan tempoh sejam lebih, saya pun panik dah, manalah Haji ni masuk. Bila masuk penjara memang susah kita nak kontak kan. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan urusan kita. InsyaAllah mungkin kita boleh plan lagi banyak program bersama dengan klien JKM dan juga kaki tangan. Untuk makluman Haji, kaki tangan JKM Kelantan pun ada yang join sekali. Kalau ikut sekarang ramai lah, mungkin dalam 200 lebih lah kalau kira yang join pagi ni. Nampak macam view tu 50, tapi satu komputer tu ramai orang yang view ya, 5 orang, 6 orang. Lebih 10 orang pun ada. Okay, alhamdulillah. Semoga kita mendapat manfaat pada hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih pada Tuan Haji dan maaf sekiranya ada
kelemahan dari pihak kami JKM Negeri Kelantan, dan saya harap Tuan Haji jangan serik lah ya. InsyaAllah, So, insyaAllah. next time kita pun ada projek yang husnul khatimah tu kan. InsyaAllah Ha. nanti mungkin kita boleh berkongsi dengan kaki tangan JKM dan juga kliennya JKM. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan atas komitmen yang diberikan. Semoga kita mendapat manfaat dan hari ini kita mendapat pahala untuk kita cari ilmu hari ini ya. Ilmu untuk diri kita, ilmu untuk kita manfaatkan kepada keluarga insya-Allah. Saya rasa itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Haji.